Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah fusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala la ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslim semak rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini, telah sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah, kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim semak rahimakumullah. Hari ini kita bawakan satu kitab 50 tanda-tanda orang-orang yang munafik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ni boleh dicari di mana-mana kedai, ya, harga pun tak mahal mana. Membicarakan 50 tanda-tanda orang-orang yang munafik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebahagian besar kita tahu pada satu hadis yang Rasulullah tinggalkan pada kita, di antara tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3. Bila berbicara dia dusta, bila diberikan janji, bila berjanji dimungkiri, dan bila diberikan amanah dikhianati. Itu yang kita tahu 3. Tapi rupanya ada lebih pada tu, 50 tanda. Termasuklah yang 3 tadi. Mungkin kita bukan orang yang cakapnya dusta. Mungkin juga kita bukan orang yang bila berjanji dimungkiri. Dan mungkin juga kita bukan orangnya yang bila diberikan amanah kita khianati. Tapi mungkin kita berada pada 47 lagi tanda yang lain, menunjukkan di antara sifat-sifat munafik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat, sifat tanda-tanda orang munafik ini susah nak lihat pada zaman kita ni. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ni dia hanya berkata pada perkara yang baik saja. Dia ajak orang buat baik, tapi dialah yang melakukan kerosakan, kemungkaran dan kemaksiatan. Sebab tu orang-orang munafik ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan di dasar ataupun di kerak-kerak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam satu pertemuan antara Rasulullah dan para sahabat, ketika mana sedang berlangsungnya majlis ilmu di antara Rasulullah dan para sahabat, terdengar satu bunyi dentuman yang kuat sehingga mengejutkan para sahabat. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bunyi apakah itu?" Kata Rasulullah, itulah bunyi seketul batu yang dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang batu itu berada di kerak di dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan batu tu ambil masa lebih kurang dalam 70 tahun perjalanan untuk sampai di kerak di neraka, di kerak di dasar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah terletaknya akan ditempatkan, akan dihumbankan umat aku yang munafik dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Nak ceritakan pada kita, orang-orang yang munafik ni, kedudukan dia, level dia dengan orang kafir dia lebih rendah sekali. Orang kafir satu tingkat di atas daripada orang-orang munafik. Sebab orang munafik ni di Islam, tapi dia pura-pura dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kafir itu, musyrik itu,
Dia memang tak faham pun, memang musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usaha pada kita untuk kita melepaskan diri kita daripada ada sifat-sifat munafik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara tanda-tanda, di antara 50 tanda-tanda orang yang munafik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, saya ambil salah satu daripada 50 tanda itu, di antaranya adalah manusia yang melalaikan solat fardu. Itu yang pertama, manusia yang melalaikan solat-solat fardu. Sedangkan kita tahu solat ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat itu hubungan kamu dengan Allah, kata Rasulullah. Sebab itu ketika mana Rasulullah berada di ambang sakaratul maut, hanya 2 perkara yang dipesan, yang disebut di mulutnya, antaranya umati, umat aku, dan solat. Solat, Nabi minta kita pelihara solat. Nabi minta, itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Melalaikan solat-solat fardu bermaksud sengaja melengahkan ataupun melambatkan mengerjakan solat sehinggalah habis waktunya, dan perkara ini akan mendapat ancaman dan siksaan Allah di akhirat kelak. Maknanya bukan tak semayang. Tak semayang confirm dah masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semayang confirm masuk neraka dah. Yang ini sengaja melengah-lengahkan, melambat-lambatkan, sekejap lagi lah. Yang ini pun kata Rasulullah, dia juga akan mendapat siksaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia dibawa juga menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seketika dalam perjalanan itu barulah ibadahnya yang namanya solat, ibadahnya yang namanya semayang, dia datang untuk dia tarik kembali kita ataupun kumpulan manusia yang dibawa menuju ke neraka itu keluar daripada neraka menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada ketika itu telah pun merasakan panasnya bahang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kata manusia pada ketika itu? Kata Rasulullah, manusia itu akan marah solatnya, akan marah semayangnya. Kenapa kamu datang lambat? Kamu dah tahu dah depan tu api neraka, kenapa datang tolong aku lambat? Datanglah cepat sikit, panas ni, tahu tak panas. Dan solat jawab dengan paling mudahnya, aku datang lambat sebab dekat dunia dulu kamu sempurnakan aku pun lambat, itu pun aku datang juga. Kalau aku tak datang, sebab tu Nabi pesan kepada kita, utamakan dulu urusan kita dengan Allah, pasti Allah akan selesaikan urusan kita dengan manusia. Maknanya usaha pada kita untuk apa? Untuk solat di awal waktu. Sebab itu bila sebut memelihara solat, bila sebut memelihara solat, antara perkara yang ada dalam memelihara solat itu, yang pertamanya kata Rasulullah, yang pertamanya solat di awal waktu. Itu antaranya, solat di awal waktu. Yang keduanya, usahalah solat itu untuk dilakukan secara berjemaah. Apatah lagi bagi kita yang lelaki ni, sebab hanya berjemaah lah semayang kita akan dapat pada satu peringkat yang namanya 27 darjat. Kalaupun tuan-tuan kita semayang di rumah berjemaah, dia takkan dapat pada 27 darjat, sebab semayang di rumah. Dia syaratnya semayang di masjid, semayang di surau, baru dapat 27 darjat. Sebab tu ibu-ibu yang ada suami yang suka solat di rumah, Allah dia keluar. Bukan Allah keluar ke mana, Allah keluar suruh dia pergi masjid, suruh dia pergi surau. Sebab suami yang solat berjemaah di surau masjid, pahala 27 darjat tu dapat pada isteri di rumah yang solat ni bersendirian. Itu kelebihannya. Maka usahalah pada kita yang kita kata sayang dengan isteri kita masing-masing, maka usahalah untuk solat itu berjemaah. Dan kalau pun tak mampu pada 5 waktu, ambillah waktu yang terdaya oleh kita. Takkanlah tak ada satu waktu pun boleh kita usahakan untuk solat itu dilakukan secara berjemaah. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, solat awal waktu, usahakan dulu urusan kita dengan Allah, selesaikan urusan kita dengan Allah, Allah akan selesaikan urusan kita dengan manusia. Saya ingat ada seorang sahabat, dia datang, dia bertemu dengan saya dan seorang sahabat yang lain. Kerja sahabat ni dia hantar barang. Dia kata, ustaz, kadang-kadang ustaz, saya tinggal solat ustaz, sebab nak sampai cepat. Kadang-kadang bila saya solat, saya hantar barang tu lewat sampai setengah jam lewat, dan orang marah. Dan ada kalanya saya tak semayang sebab nak cepat hantar barang. Boleh ke tak boleh? Dia jawab boleh ke tak boleh, dia tanya. Saya dan sahabat saya jawab, tak boleh Syekh, tak boleh. Walau macam mana pun solat nombor 1, sibuk macam mana pun solat nombor 1. Sebab solat ni tak boleh tinggal, melainkan pada 2 perkara, tertidur dan lupa, yang benar-benar lupa, itu je.
lain tak boleh. Habis itu macam mana ustaz? Saya dengan kawan saya bagi tahu, anta cuma buat macam ni je. Bila anta barang, bila masuk je waktu, solat dulu. Tinggalkan segala urusan dunia, solat dulu. Sibuk macam mana pun solat di awal waktu. Anta carilah waktu anta hantar barang tu, masuk waktu cari tempat untuk solat. Selesai urusan kamu dengan Allah. Pasti Allah akan selesai urusan kita dengan manusia. Dan dia 2-3 bulan lepas tu dia datang bertemu kembali. Dia tanya, ustaz, terima kasih ustaz. Dia bagi terima kasih ustaz. Apa yang ustaz cakap tu saya dah buat dah. Alhamdulillah, hari ni saya boleh hantar barang setengah jam lebih awal daripada waktu yang dijanjikan. Saya tanya, kamu buat macam mana? Dia kata, saya buat macam ustaz kabur lah. Bila masuk je waktu, saya solat terus. Dan hari ni saya ada masa sekurang-kurangnya 15 minit ke setengah jam sampai pada tempat yang saya nak hantar barang. Sebab apa? Sebab jaminan Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi jaminan lah. Kamu selesaikan urusan kamu dengan aku akan selesaikan urusan kamu di dunia. Mana itu sebab Nabi pesan pada kita, antaranya bila sebut memelihara solat, solat di awal waktu dan usaha untuk solat itu secara berjemaah, ya. Dan tuan-tuan, solat ini dia ada hikmah, dia ada kelebihan bagi kita yang memelihara solat sungguh-sungguh. Mana jaga sungguh-sungguh solat awal waktu dan solat berjemaah. Ada 5 jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Jaminan Allah. Ada hikmah dan kelebihan atas setiap solat yang kita sempurnakan. Yang pertama, kata Rasulullah, barang siapa yang memelihara solat subuhnya. Bila sebut solat subuh, memelihara solat subuh tu solat berjemaah dan di awal waktu. Barang siapa yang memelihara solat subuhnya, kata Rasulullah, Allah akan beri jaminan ke atasnya, akan dilepaskan mereka daripada sifat orang-orang munafik. Itu yang pertama. Siapa yang jaga solat subuh ni, Allah Ta'ala akan lepaskan diri mereka daripada sifat orang-orang munafik. Usahalah pada itu jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dilepaskan daripada sifat orang-orang munafik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, barang siapa yang memelihara solat zuhurnya, maka akan keluar daripada tubuh badannya segala dosa-dosanya, seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya ke dunia ni. Yang itu yang kedua. Barang siapa yang memelihara solat zuhur, kata Rasulullah, akan dibersihkan segala dosanya daripada tubuh badannya seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya ke dunia. Dibersihkan daripada dosa-dosa. Dan bila sebut dosa, bukan dosa besar, dosa kecil. Dosa besar tak boleh. Dosa besar dia kena taubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa besar ni dia kena taubat dengan Allah. Dosa kecil hanya sekadar amalan-amalan sunat, dia boleh dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syaratnya tidak melakukan dosa besar dan menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je. Makna yang kedua. Dan barang siapa yang memelihara solat asarnya, maka akan diharamkan batang tubuhnya daripada disambar ataupun dijilat api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni orang yang pelihara solat asar, jaminannya tubuh badannya akan terhindar daripada dijilat, disambar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga ada menceritakan air mata. Air mata mereka yang menangis mengenangkan dosa-dosa lalunya dengan aku, kata Allah, dia juga mampu memadamkan api neraka-Ku, kata Allah. Manusia yang menangis mengenangkan dosa lalunya dengan Allah. Kita mungkin payah sangat nak menangis mengenang dosa lalu dengan Allah tu. Berapa ramai di antara kita sini yang boleh menangis mengenangkan dosa lalu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau mampu menangis mengenangkan dosa lalu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama ajarkan pada kita, ambil air mata tu, ambil sapu di tangan, di tapak tangan, kemudian kita sapukan, usapkan di seluruh tubuh badan manusia. Maka diharamkan oleh Allah daripada dijilat bahagian mana tubuh badannya oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita tak mampu untuk mengenang dosa-dosa lalu kita, banyak menangis dengan Allah, maka usahakan pada kita untuk memelihara solat asar, sebab jaminan Allah juga akan dilepaskan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang memelihara solat maghribnya, kata Rasulullah, maka tidak akan ada satu pun doanya yang tidak akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa sahaja yang kita minta, hajat kita, permintaan kita dengan Allah akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cepat atau lambat, dunia atau akhirat, itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jaminan Allah, semuanya akan disempurnakan bagi mereka yang memelihara solat maghribnya.
Dan barang siapa yang memelihara solat isyaknya, kata Rasulullah, maka bercahayalah alam barzahnya bermula pada saat kematiannya sehinggalah dia dibangkitkan di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kuburan kita nanti ada cahaya bagi manusia yang memelihara solat isyaknya bermula pada saat kematiannya sehinggalah dia dibangkitkan di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan, hikmah dan kelebihan bagi kita yang memelihara solat. Antaranya solat di awal waktu. Tak payah lengah-lengah. Tak payah lengah-lengah dah. Kita pun 50 tahun, 60 tahun, takkan solat kita masih lagi nak berlengah-lengah dah. Mana usaha pada kita. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'un syahawat fasawfa yalqauna khayya. Artinya, kemudian sepeninggalan mereka digantikan oleh pengganti-pengganti yang jahat. Mereka mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Sebab itu mereka menemui kejahatan, yakni seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang kita takut ni, sepeninggalan kita, matinya kita nanti, yang akan mewarisi kehidupan itu adalah orang-orang yang tak solat, keturunan kita yang tak solat. Sebab tu kena pastikan keseluruhan kaum keluarga kita ni dia mendirikan solat. Bukankah Allah Ta'ala datangkan satu ayat pada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan kaum keluargamu daripada sambaran siksaan api neraka, kata Allah. Maknanya kena bagi tahu, kena paksa, kena arahkan isteri dan anak-anak kita, orang yang di bawah tanggungan kita, untuk melakukan solat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan khutbah yang tuan-tuan dengar tengah hari tadi kan. Tanggungjawab bagi seorang lelaki, apatah kita ni yang ada keluarga, pastikan anak dan isteri kita solat. Dan paling baiknya arahkan keduanya untuk solat di awal waktu. Tuan-tuan, kita datang ke surau ni, datang ke masjid ni, alhamdulillah memang kita solat awal waktu. Tapi kita boleh tak beri jaminan isteri kita yang di rumah? Isteri kita yang di rumah ni macam mana? Anak-anak kita, berapa ramai di kalangan kita yang berani tegur isteri dia, yang berani tegur anak dia untuk solat di awal waktu, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada seorang ibu, dia mengadu pada seorang tuan guru. Dia kata, wahai tuan guru, bagaimanakah untuk aku menyuruh ataupun memaksa anakku untuk mendirikan solat? Paling susah sekali dia kata nak suruh solat subuh. Ya Allah, susahnya. Suara tak tahu tinggi mana dah, bertempik dah dalam rumah. Bangun! Kok bangun-bangun juga. Suruh solat subuh. Dah buntu dah, tak tahu dah nak jalan, nak fikir jalan macam mana dah. Mengadu daripada seorang tuan guru. Kata tuan guru ni, wahai ibu, kalaulah satu hari nanti ditakdirkan rumah ibu terbakar dan anak-anak ibu sedang berada dalam biliknya masing-masing, kalaulah ibu panggil-panggil dia tak bangun, dia tak menyahut, apa ibu akan buat? Kata ibu ni, dia kata, kalau rumah aku terbakar dan anak-anak aku ada dalam bilik, kalau dipanggil pun dia tak bangun daripada tidurnya, maka aku akan tarik dia, aku akan serik dia keluar daripada rumah untuk selamatkan dia daripada api yang membakar rumah tu. Dan bila dengar jawapan ni, tuan guru tu gelak. Kata ibu ni, kenapa tuan gelak? Dia kata, wahai ibu, ibu sendiri telah bertemu dengan jawapannya. Ibu sendiri pun tahu jawapannya. Apa jawapannya? Kata ibu ni, kata tuan guru, wahai ibu, kalaulah rumah ibu terbakar, ibu akan tarik anak ibu keluar daripada rumah untuk selamatkan dia daripada api dunia. Apakah ibu tak sanggup untuk tarik anak ibu untuk selamatkan dia daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kita macam mana? Saya yakin kita akan tarik anak-anak kita keluar pada rumah kalau rumah tu terbakar, kalau dia tak bangun tidur, untuk selamatkan dia daripada api dunia. Apa usaha kita untuk selamatkan keluarga kita, keturunan kita daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala? Berani tarik anak kita, cakap betul. Berani nak tarik anak kita, sekurang-kurang kita simbah dia dengan air. Bangun. Ada? Sini berani. Kalau berani, alhamdulillah. Itu tanggungjawab kita. Maka fahamlah ibu ni. Faham ni. Sebab kita takut sepeninggalan kita ni lahir daripada keturunan tu semua keturunan yang meninggalkan solat. Sebab tu kata Imam Syafi'i ataupun kata Imam Al-Ghazali dalam antara kitabnya, dalam kitab
Peringatan bagi mereka yang lalai. Tanbihul ghafilin. Kitab peringatan bagi mereka yang lalai. Kata Imam Al-Ghazali, berdosa besar bagi ibu dan ayah ketika mana mereka menjodohkan anak mereka dengan orang yang tak semayang. Berdosa besar bagi kita ni yang ada anak perempuan menjodohkan anak kita dengan orang yang semayang, sebab takut melahirkan keturunan zuriat yang meninggalkan solat. Kita yang berdosa sebab kita pilih keturunan yang tak semayang. Sebab tu bila dia datang rumah kita, dia berkenan ke anak kita, tuan-tuan buatlah ujian pada dia, test dia. Jangan tanya kerja. Kita ni tanya kerja je. Walaupun dia datang tu naik motosikal je, tak apa lah. Test dia, tanya dulu, semayang tak? Semayang, alhamdulillah. Berapa waktu semayang? 5 waktu. Kita pun yakin sikit. Sebab waktunya dia sebutlah subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Alhamdulillah, lega kita. Bacakan pada aku doa kunut. Dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Confirm tak semayang. Tu je. Ini tak asal datang dia tanya kerja tak? Kerja apa? Pegawai bank sebulan gaji berapa tu tanya. Solat tak tanya pun, agama tak tanya pun. Yang ni lah berdosa pada kita, menjodohkan anak-anak kita dengan orang-orang yang tak semayang. Sepeninggalan tu mereka mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Dan kena ingat tuan-tuan, hawa nafsu ni di antara musuh kita yang paling besar dalam hidup kita. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, musuh kita ni ada 5. Betul? Musuh kita ni ada 5. Yang pertama sekali iblis. Yang kedua syaitan. Yang ketiga hawa nafsu. Yang keempat manusia. Yang kelima dunia. Itu musuh kita. Selagi kita hidup, itulah musuh kita. Yang pertama iblis. Iblis ni dengan syaitan ada beza pula. Kerja dia sama. Iblis, syaitan, nafsu kerja sama, tapi dia ada beza. Apa bezanya? Iblis ni dia akan datang pada manusia sebelum kita melakukan ibadah, iaitu iblis. Sebelum kita melakukan ibadah, iblis datang. Tak payahlah pergi majlis ilmu ni, sama je. Majlis ilmu ni sama. Semalam ustaz tu cerita dengan hari ni sama je. Siapa buat baik dapat pahala masuk syurga, siapa buat jahat dapat dosa masuk neraka. Ada tak diubah? Tak ada, tetap sama. Tak payah pergi. Itu iblis. Dia akan hasut dulu. Itu iblis. Dan syaitan yang akan datang pada kita semasa, sewaktu, ketika kita mendirikan ibadah. Itu baru syaitan datang. Kalau tak percaya, tengok semayang isyak orang. Allahu Akbar. Betul lah kata ustaz, datang dah syaitan. Itu baru syaitan. Dia akan datang waktu tu. Dia akan bawa macam-macam lah. Itu syaitan. Dia datang semasa, ketika, sewaktu kita mendirikan ibadah. Itu syaitan. Apa bezanya pula dengan hawa nafsu? Bezanya syaitan dengan hawa nafsu ni, syaitan dan iblis ada waktunya direhatkan oleh Allah. Betul? Bila rehat? Ramadan. Dan kalau ada pun kuasanya dikurangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hawa nafsu tetap dalam tubuh badan manusia. Sehinggalah manusia itu mati, kembali balik pada Allah, dan nafsu akan kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana manusia hidup, tetap dia akan ada nafsunya. Dan dia tak pernah berhenti. Hawa nafsu ni tak pernah berhenti. Selagi manusia itu hidup. Bila mati, barulah kembali balik nafsu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu padaku. Baru dia kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke hawa nafsu. Sebab tu Nabi ingatkan pada kita, nak menundukkan hawa nafsu ni dengan satu amalan yang namanya puasa sunat. Dia akan mengajarkan kepada kita bagaimana untuk membentuk, mengawal hawa nafsu manusia. Sebab tuan-tuan, sebuah hawa nafsu ni dia ada satu ujian yang besar dengan hawa nafsu manusia ni, yang namanya ujian 3 ta tu, harta, tahta dan wanita tu. Ini ujian yang besar lah. Yang Nabi sendiri mengalami ujian tu ketika mana ditawarkan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dengan tahta, ditawarkan dengan harta, dan ditawarkan dengan wanita. Dan Nabi tak pilih pun. Allah Ta'ala datangkan Jibril, turunkan satu ayat yang kita baca dalam suratul Kafirun, membezakan agama pada ketika itu. Selesai dah masalah tu 1400 tahun yang lalu. Dan ada manusia yang boleh tundukkan iblis, yang boleh tundukkan syaitan, yang boleh tundukkan, yang boleh kalahkan, yang boleh kawal hawa nafsunya. Tapi dia kalah pula dengan manusia. Kalah dengan manusia. Opah ni biasanya dia kalah dengan cucunya. Betul? Atuk pun kalah dengan cucu dia. Hebat mana ke opah? Dia kalah dengan cucunya.
Opah hari Ahad tu nak pergi dah kuliah duha dah. Hari Ahad tu juga lah cucu khabar opah hari ni mama nak bawa pergi Lumut. Lama tak berkelah dah. Nak pergi Pangkor, berkelah pergi Lumut. Opah nak ikut dah. Opah tak nak ikut. Opah nak pergi kuliah duha. Mula-mula suara dia. Opah nak pergi kuliah duha ni dah pakai jubah, beg pun dah sana nak pergi Lumut. Pergilah kamu semua. Opah tak nak pergi. Mula-mula satu cucu datang, cucu yang kedua. Opah jomlah opah. Jomlah opah nak pergi Lumut. Mama dah siap dah tu. Ada opah baru seronok. Datang cucu yang ketiga, tarik pula jubah pada depan. Macam mana ibu-ibu di belakang? Cakap betul-betul. Kita pun iyalah. Masuk bilik, tukar jubah pakai seluar dengri tu. Ada topi cermin mata, tersandar di belakang. Habis opah. Kalah dengan manusia yang namanya cucu, betul? Dan suami ni pula kalah dengan manusia yang namanya isteri, betul? Kita ni kalau dengan isteri kalah. Walaupun puan meja, kalau kuliah jangan main. Poligami tu hak lelaki. Berapa orang yang kahwin dua? Bagi tahu saya. Tak berani. Kalau empuk jangan main. Kalau empuk jangan main. Isteri ke apa bah? Itu je habis. Sebab itu anak-anak kita yang perempuan, anak-anak lelaki ke perempuan, kalau dia nak minta apa-apa, dia akan minta emaknya dulu. Betul? Dia tak minta ayahnya, dia akan minta emaknya dulu. Sebab dia tahu lesen besar mak. Dia akan minta mak bagi tahu kat ayah nak keluar pasal malam. Bila suami isteri beritahu abang anak kita nak keluar pasal malam, suara mula-mula. Tak payah pergi pasal malam lah. Dah banyak dah makan di dapur tu. Pakai je apa yang dapur tu. Mak beritahu, mak dah minta dah kat ayah kamu tu tahu lah garang, ayah kamu tu kalau dia marah macam undertaker. Garang. Mak lu pernah kena ditengkuk ni kakinya. Garang ayah kamu. Anak ni kata mak minta lah kat ayah, mak je yang tahu jiwa ayah ni macam mana. Mak pergi kali kedua sebab sayang dengan anak, pergi kali kedua minta. Abangnya bagilah budak-budak tu nak keluar. Kan saya kata tak boleh, suara ayah. Mak dia buat style lain, bagilah keluar. Dia buka kembar, ikat balik. Kita abang petang tadi baru je makan telur ayam kampung dengan madu lebah. Sekarang ni kalau malam hujan sesaja dia. Bagilah budak-budak tu pergi, buka balik kain, kembali ikat balik. Kita pun bila nak perginya? Habis suara ayah. Tapi bukan belah sini, belah Mexico. Tu kalah dengan musuh kita yang namanya manusia. Kalah. Ada orang yang boleh tewaskan juga manusia, tapi dia kalah dengan dunia. Kalah pula dengan dunia. Dunia dia lebih banyak daripada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti paling mudah, tuan-tuan, dalam 24 jam masa yang Allah Taala berikan kepada kita, berapa banyak kita ingat pada Allah? 24 jam masa Allah Taala bagi pada kita, berapa banyak kita boleh ingat dengan Allah? Tapi 5 minit waktu kita solat, 10 minit waktu kita solat, dunia masih tak mampu kita lupakan, betul? Cakap betul, jangan tipu saya. Kita boleh lupakan Allah dalam 24 jam dunia kita. Tapi waktu kita solat 5 minit, 10 minit untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mampu lupakan dunia. Maknanya dalam jiwa kita sekarang ni, kita hamba Allah ke ataupun hamba dunia? Mana tepuk tanya iman masing-masing. Mana nak tunjuk kalah pula dengan dunia. Betul, itu musuh kita. Musuh manusia. 5 musuh. Sebab tu Nabi ingatkan pada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara pintu-pintu neraka yang paling mudah untuk menjerumuskan, menghumbankan manusia ke neraka ada 3. Pintu neraka ni dia banyak, tapi ada 3 pintu yang paling mudah untuk menghumbankan manusia, menjerumuskan manusia ke neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waspadalah atas 3 pintu ni. Nabi pesan, waspadalah atas 3 pintu ni. Nabi pesan kepada kita. Yang pertama kata Rasulullah, yang namanya pintu syubhat. Yang pertama namanya pintu syubhat. Pintu syubhat ni di antara pintu neraka yang paling mudah menyerumuskan manusia ke lembah kehinaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah itu yang dikatakan pintu syubhat? Kata Rasulullah, pintu syubhat ini adalah mereka yang tidak yakin, mereka yang ragu-ragu dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang tidak yakin, mereka yang ragu-ragu dengan undang-undang dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak yakin, ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa lagi ada keraguan dalam hati kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tak percaya Islam ni boleh memimpin dunia.
Sehingga kita tak percaya Islam ni boleh jadi pemimpin dunia. Sedangkan dibuktikan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab 3/4 dunia ni dimiliki oleh Islam. Hebat dah, hebat. Tapi kita tak percaya, tak yakin. Yang ini namanya pintu syubhat. Dia tak yakin. Tak yakin dengan agama Allah. Bahkan dia yakin pula ada orang lain pula yang boleh memberikan keadilan bagi Islam. Tuan-tuan, Nabi dah pesan dah pada kita, takkan ada satu agama pun yang boleh memberikan keadilan di dunia ini melainkan Islam. Islam yang boleh memberikan keadilan bagi semua agama yang berada di bawahnya. Sebab itu Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam mesti berada pada satu tempat yang lebih tinggi pada agama yang lain. Betul? Tuan-tuan tengok kita dalam Malaysia, agama rasminya Islam. Tapi bagaimanakah kebebasan yang diberikan kepada agama lain? Betul? Boleh? Kamu nak ibadah cara agama kamu, ibadah lah, tak ada masalah pun. Tapi kalau Islam bukan agama rasminya, tuan-tuan tengok negara lain. Kita ambil dekat-dekat dengan kita adalah Singapura macam mana? Azan pun hanya dalam masjid je, tak boleh pakai speaker luar. Apatah lagi kuliah. Sebab tu Nabi ingat, walaupun ada hari ni manusia yang berpegang pada satu Islam. Islam apa? Tak apalah, walaupun pemimpin kita orang kafir, tak apa, yang penting dia adil. Daripada kita menetapkan pemimpin kita orang Islam tapi dia zalim. Tuan-tuan pernah dengar ada istilah tu? Dia kata tak apalah kalau pemimpin kita kafir pun tak apa, yang penting dia adil. Daripada orang Islam yang zalim. Yang ini, tuan-tuan, kata-kata istilah itulah kata-kata istilah yang digunakan oleh puak-puak Syiah ketika mana mereka meruntuhkan kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Itulah kata-kata pegangan dia, yang hari ini kita pegang pula. Takkanlah ada agama lain yang boleh memberikan keadilan pada agama lain melainkan Islam. Tak apalah kalau dia zalim pun, dia tetap agamanya satu agama dengan kita. Dia tetap satu agama dengan kita. Bahkan kalau kita merubah pula hukum Allah, tu lagi teruk. Kalau kita ubah hukum Allah lagi teruk. Ada orang yang dia ubah hukum Allah. Kalau kita ubah solat ini jadi 2 rakaat isyak, orang akan kata kita sesat. Kita ubah puasa, daripada berbuka maghrib kita buka puasa zuhur, orang kata kita sesat. Tapi bila kita ubah hukum Allah yang lain, kenapa tak kata sesat? Sebab tu yang ni yang pertama Nabi kata pintu syubhat. Orang yang ragu-ragu, yang tak yakin dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah yang namanya pintu syahwat. Yang kedua ni namanya pintu syahwat. Mereka yang mengutamakan hawa nafsu lebih daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hawa nafsu ni didahulukan. Macam tadilah. Dia terpedaya dengan apa? Terpedaya dengan harta, terpedaya dengan tahta dan terpedaya dengan wanita. Dia mengutamakan hawa nafsu yang lebih pada ketaatannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yang namanya pintu amarah. Pintu amarah, nak marah sesaja. Pantang kena tegur sikit, tak bolehlah tegur sikit, nak marah saja. Jadi itu. Tak apalah teguran. Kalaulah dia membina, tak apa, terimalah, apa masalahnya. Rasulullah pun pernah ditegur oleh sahabat, bukan tegur marah, tak, tegur memberikan pandangan, pendapat, dan Nabi terima. Kita tak kala tak boleh orang nak bagi pandangan sedikit, nak bagi pendapat sedikit. Syirah pernah menceritakan pada kita Qarun, Fir'aun lanatullahi alaih. Dia dengar dulu apa yang diceritakan oleh Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kita ni baru je nak cerita undang-undang 355 RUU. Saya tak setuju, baru nak cerita je. Saya tak setuju, teruknya. Tonton baca sirah Fir'aun. Ketika mana Nabi Musa dan Nabi Harun datang nak cerita tentang Islam pada Fir'aun, Fir'aun kata, kamu duduk di singgasana aku tu, duduk atas tu, ceritakan pada kami tentang agama yang kamu bawa. Ambillah berapa banyak masa yang kamu nak, dan takkan ada sebarang gangguan daripada umat-umat aku, daripada rakyat aku ni, kata Fir'aun. Ceritalah. Dan Nabi Musa, Nabi Harun cerita satu persatu. Maknanya dia dengar dulu. Kita ni yang baru nak cerita je, kita akan gubal RU 335. Saya tak setuju. Maknanya belum cerita lagi dah tak setuju. Mana lebih jahat pada Firaun? Mana lebih jahat pada Firaun? Firaun dia dengar dulu cerita teman nak dengar, tapi dia dah cakap pakit. Kita ni baru nak cerita, saya tak setuju. Terus tak setuju, itu pelik tu. Kita nak hapuskan judi, dia tak setuju, tu pelik.
Sedangkan dia kata dia Tuhannya sama dengan kita Allah, nabinya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya sama Islam, kiblatnya sama Baitullah. Tapi kita nak hapuskan judi, dia marah pula. Pelik tak pelik? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Beriman pada sebahagian hukum tapi kufur pada bahagian yang lain. Ini pintu amarah. Terimalah nasihat, terimalah teguran. Orang nak bagi cadangan, terima. Ni nak marah saja. Sampai kita hari ni lah marah saja. Marah pasal apa? Isu yang paling hebat waktu ni. Ranking pertama isu apa? Ikan siakap 3 rasa. Tu. Tuan-tuan tak payah marah lah. Tokek kedai tu kita tak tahu pun cerita tu macam mana tu. Tuan-tuan yang tak tahu cerita ikan siakap tu, diam sudah. Tak usah cerita banyak-banyak, takut fitnah, betul? Takut buka aib orang. Bila kita fitnah manusia, bila kita buka aib manusia, dia dosa besar. Dia dosa besar, termasuk dalam dosa besar. Sebab tu kata Allah, kalau dosa kamu dengan aku ampunkan, kata Allah, sebab aku ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi kalau dosa dengan kamu dengan manusia, kamu selesaikan dengan manusia. Hebat macam mana pun taubat kita dengan Allah, tapi dosa kita tidak diampunkan manusia yang kita buka aibnya, manusia yang kita fitnah, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan jangan cerita apa-apa kalau tak tahu tentang ikan siakap 3 rasa. Saya tahu sebab saya dah pergi restoran terapung tu. Saya bawa balik pada Langkawi. Saya berbalik pada dan saya tak cerita banyak. Saya pergi bidang bersama, saya jumpa tu dengan pekerja, saya tanya satu-satu, betul? Dan ada seorang sahabat, seorang asatizah, seorang ustaz yang dia ada forum perdana di Kedah. Dia dibawa makan di restoran terapung tu. Dia bukan orang Kedah, tapi dia mula terkejut lah. 1,000 lebih. Dia kata, Ana pun makan di tempat tu, Syekh. Ana makan tu 1,000 lebih. Ana pun terkejut. Tapi kawan-kawan Ana yang Kedah tu relax je baju. Mana kita tak tahu senyap situ, senyap. Takut dia dosa. Takut dosa, fitnah. Tak usah marah-marah lah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang marah ni, realitinya suaranya akan lebih kuat, betul? Walaupun yang dia marah tu depan dia je. Sebab ketika mana manusia tu marah, hatinya akan dibawa jauh oleh syaitan, betul? Sebab tu bila kita marah dengan manusia, kita akan cakap dengan suara yang kuat, walaupun dia depan kita. Logiknya tak payah cakap lah kuat-kuat sebab dia depan kita. Tapi tak ada orang yang marah, dia cakap, saya marah ni tahu tak? Saya marah tahu, jangan bagi saya jarang. Dia akan, aku marah ni tahu tak? Walaupun orang tu depan, dia rasa jauh sangat sebab hatinya dibawa jauh oleh syaitan. Tapi bila ada kasih sayang, bila ada kerinduan, walaupun jauh, dia akan rasa dekat. Sahabat kita bukan dekat, ada di Uganda tu, kekasih kita di Uganda. Tapi bila kita telefon dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ke? Jelas abang, jelas. Bila nak balik abang rindu. Tak tahulah abang, saya nak balik ni. Oh punyalah, patutnya dia jauh. Halo, Uganda macam mana? Patutnya macam itu lah, sebab jauh. Tapi sebab ada kasih sayang. Sebab tu pintu amarah. Pintu amarah. Yang ni 3 pintu yang kata Rasulullah akan menyebabkan manusia terhumban ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu mereka akan menuai kejahatan, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu lalai kerana harta benda dan anak-anakmu daripada mengingati aku, yakni Allah, dalam solatmu. Dan barang siapa yang berbuat demikian, termasuklah dia dalam golongan orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, ayat ini dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan bila bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, dia ayat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Quran ni ada 2, satu ayat perintah, satu ayat larangan. Ayat perintah ni ya ayyuhallazina amanu. Allah Taala ingatkan kita, ya, jangan apa? Supaya kita jangan terpedaya dengan harta benda dan anak-anak. Dan memang betul tuan-tuan, ada manusia yang menjadikan harta benda dan anak-anak ni sebagai alasan dia untuk mendirikan solatnya dengan secara yang paling sempurna, untuk memelihara solatnya. Sebab apa? Sebab harta dan anak-anak. Dulu ketika mana kita tak ada harta, kita minta dengan Allah, merayu kita dengan Allah, merintih kita dengan, ya Allah, anugerahkan kami kekayaan, ya Allah. Bukan nak kaya mana, ya Allah, senang sikit pun jadi, ya Allah. Rajin datang surau, rajin datang masjid, rajin duduk dalam kuliah tazkirah majmuk, rajin bangun tahajud dengan Allah. Sebab waktu tu susah. Dan memang Nabi pernah pesan, ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh umatku. Yang pertama nikmat senang, yang kedua nikmat sihat. Yang ni 2 nikmat yang sering dilupakan oleh umat aku, kata Rasulullah. Pertama nikmat senang, betul. Manusia ni kalau senang dia lupa pada Allah.
Dia akan ingat Allah waktu dia susah. Sama. Waktu kita tak ada harta, kita minta dengan Allah, usaha kita, dan Allah Ta'ala berikan rezeki pada kita. Bila kita jadi kaya, tuan-tuan tengok, bila jadi kaya, dia mula jauh sikit. Kita tanya, kenapa tak datang surau dah cemat? Saya sibuk dengan bisnes saya. Sebab tu tuan-tuan, apa yang ada pada kita sekarang ni, alhamdulillah, syukur dengan Allah. Walaupun kita tak kaya mana pun, tapi Allah Ta'ala mudahkan kita dalam urusan agama kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan kalau sekarang dia tuan-tuan kaya, sekarang datang tak surau? Datang lagi. Kalau tuan-tuan kaya kan datang dah. Belum tentu lagi dah. Mungkin tinggal dah masjid, mungkin tinggal dah surau dah. Bukan salah kaya tu, tapi sifat dunia tu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni memberikan rasa seronok, dan akhirnya dengan rasa seronok tu dia akan menipu kamu. Memang betul. Bukan salah nak kaya, tapi jangan jadikan harta benda tu sebagai alasan kita untuk jauh daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu apa boleh? Dulu tak ada, kamu minta dengan aku, kata Allah, kamu minta kaya, aku bagi kamu kaya. Tuan-tuan tengok Qarun, waktu dia susah, dia datang jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak payahlah Qarun, macam ini cukuplah. Cukuplah macam ni, cukuplah. Balik, isteri dia seolah pergi lagi bang, pergi kali yang ketiga, barulah didoa oleh Nabi Musa AS. Kaya Qarun, dan kaya Qarun lebih kaya pada kita. Gudang hartanya, mangga dia saja dibawa oleh 70 ekor kuda. Mangga dia je. Gudang dia tak tahu lah besar mana. Mangga dia tu dibawa oleh 70 ekor kuda. Mangga dia je. Kereta dalam tu tak tahu banyak mana. Akhirnya dia tenggelam dengan harta-hartanya sekali. Yang peliknya, kita ni yang pelik kan. Qarun di Mesir. Kita pula buat larian mencari harta Qarun. Bila nak jumpa kan? Cuba buat di Malaysia, buat dekat Mesir lah bodoh. Kita boleh larian mencari harta Qarun, betul? Mana sampai sudah tak jumpa. Tukarlah. Dia tukar pula larian mencari lain pula. Sebab dia tahu larian mencari harta Qarun takkan jumpa, sebab harta Qarun di Mesir. Tu Qarun. Maknanya harta tu dijadikan sebagai alasan. Yang keduanya anak-anak. Anak-anak dulu tuan-tuan, kita doalah pada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kami zuriat, ya Allah, anugerahkan kami zuriat, ya Allah. Kita minta pada Allah untuk dianugerahkan zuriat. Bukan mudah tuan-tuan dapat anak ni. Ada orang yang kahwin lama dah tapi tak ada, belum ada zuriat lagi, betul. Ada orang mudah menua zuriatnya. Saya ingat pesan arwah tuan guru saya, dia pesan. Yang ni kalau tuan-tuan setujulah. Dia pesan arwah tuan guru, arwah tuan guru saya pesan, kata tuan-tuan setuju tak setuju tak apa. Kata arwah tuan guru saya, kalau kamu kahwin nanti, kalau kamu tak ada anak sendiri, maka carilah anak angkat. Kalau tak ada anak, cari anak angkat. Zaman dulu tuan-tuan nak dapat anak angkat ni mudah, tapi zaman sekarang ni nak dapat anak angkat payah sikit. Sebab anak angkat ni habis artis ambil saja. Banyak mana artis ambil anak angkat, sampai tak ada tinggal untuk kita pun. Dan kalau tak ada juga anak angkat, kata tuan guru saya, carilah anak tiri. Faham ni? Kalau setujulah, ibu-ibu belakang-belakang. Tak setuju. Kalau tak ada anak sendiri, cari anak angkat. Kalau tak ada juga anak angkat, maka carilah anak tiri dengan mak-maknya sekali. Faham ni? Kalau setuju, tak setuju tak apa. Betul, bukan senang nak dapat anak ni, betul. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya dulu tuan-tuan, isteri saya dia ada masalah rahim, ya. Ada satu ketika rahimnya jatuh ke bawah. Bawa tukang urut kata, apa ke bawah sangat ni? Dia urut tolak ke atas. Sakit dah sakit. Tiba-tiba jumpa tukang urut lain pula, dia kata, apa ke atas sangat ni? Tolak balik ke bawah. Dia sakit. Sudahnya saya kabur, lepas ni tak payah, biar saya yang ngurutnya senang. Saya nolak ke atas, saya turun ke bawah. Itu yang paling senang sekali saya kabur. Bukan senang. Bukan senang nak dapat zuriat. Bukan senang. Tapi tuan-tuan, jangan jadikan alasan anak tu. Bila kita minta, waktu kita tak ada anak, Allah Ta'ala anugerahkan zuriat. Bukan seorang, 13 Allah Ta'ala bagi. Kita minta dapat seorang pun jadi, ya Allah, Allah Ta'ala bagi 13 zuriat. Tiba-tiba kita jadi ke alasan, saya bukan tak nak pergi surau tu, cik ya, tahulah anak saya ni bukan macam anak orang lain. Memang bukan anak orang lain bodoh, anak kamu tu pun. Anak saya ni bukan macam anak orang lain. Dia kalau pergi masjid kau habis semua dipanjatnya. Tak apa dah, itu budak-budak nak kata macam mana. Tuan-tuan, zaman tuan-tuan dulu, zaman tuan-tuan ni kecil-kecil tu, kalau ramai budak-budak di surau, apa ada? Apa tandanya? Ada makan tu.
Betul tuan-tuan. Dulu zaman dulu kalau ramai budak-budak di surau satu je tandanya ada makan. Sekarang ni tak ada budak-budak. Lepas tu mana ada makan lepas ni awak? Tak ada. Dia tandanya ada makan. Tuan-tuan tengok penuh budak-budak. Tuan-tuan datang surau zaman 60-an 70-an ada makan. Betul? Sebab tu jangan marah budak-budak kalau dia berlari. Itu kerja dia. Kerja dia. Cuma pesan dia waktu semayang ke waktu orang solat jangan berlari. Jangan masuk dalam kain orang. Pesan itu je. Yang kita nak marah kalau yang berlari itu Bilal dengan Tok Siok. Itu yang kita marah. Dia budak-budak kita bagi alasan lah. Saya bukan tak nak pergi surau tapi anak-anak saya ni. Dulu kita minta dengan Allah. Betul? Minta dengan Allah nak anak nak surau. Sekarang Allah Taala bagi dah. Kenapa kamu jadikan alasan untuk kamu jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh tak Allah Taala ambil balik? Allah Ta'ala ambil balik harta yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan Allah Ta'ala ambil balik semua anak yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita. Boleh tak? Boleh. Saya pernah pesan dulu pada kakak saya macam tu. Dia kata bukan tak nak pergi majlis ilmu ni, tapi budak-budak ni. Saya pesan tu, kakak, dulu kakak minta anak-anak ni. Dan Allah Ta'ala anugerahkan anak. Jangan jadikan alasan anak ni untuk kita tidak mendirikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan jadikan alasan. Sebab Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila masa. Boleh tak? Boleh. Sebab tu Rasulullah pesan, jangan sampai harta dan anak-anak kamu menjadi fitnah pada kamu satu hari nanti. Betul? Betul. Jangan jadikan alasan. Sebab dalam soal solat ni dia tak ada alasan pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mahu menjaga solatnya maka adalah ia menjadi cahaya dan tanda bukti serta dapat menyelamatkan baginya pada hari kiamat nanti. Dan sedangkan orang-orang yang tidak mahu menjaga solatnya, dia tidak mempunyai cahaya dan tanda bukti serta penyelamat di hari kiamat nanti. Bahkan dia kelak akan berkumpul dengan Fir'aun, Qarun, Haman dan Abdullah bin Ubay. Tuan-tuan, di yaumul mahsyar nanti dia akan ada kumpulan-kumpulan tertentu. Rasulullah dia ada kumpulan ni, dia ada benderanya, dia ada panji-panjinya. Sebab tu tuan-tuan, bendera ni bukan main-main. Sebab tu hukuman dunia pun bendera dia ada hukuman betul. Dia ada akta dia. Kita tak panggil lah di yaumul mahsyar, tak panggil bendera tapi panggil panji-panji. Dan Rasulullah ada panji-panji dia. Fir'aun pun ada panji-panji dia. Qarun ada panji-panji dia. Haman ada panji-panjinya. Dan Abdullah bin Ubay ada panji-panjinya. Dan kita ni rasa-rasanya panji-panji mana? Kita nak doa pada Allah mudah-mudahan kita berada di belakang panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di belakang panji-panji Firaun, bukan di belakang panji-panji Qarun, bukan di belakang panji-panji Haman dan Abdullah bin Ubay, tapi tetap akan ada manusia yang akan berada di panji-panji Qarun. Betul? Akan ada. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut nama Firaun, Qarun, kita tak akan letak pada anak keturunan kita sebab kita benci dengan nama tu. Tapi yang peliknya nama je benci, perangai ikut. Perangai tu ikut, nama anak takkan bubuh. Tuan-tuan takkan bubuh nama cucu tuan-tuan Muhammad Firaun, walaupun sedap. Said Muhammad Qarun, sedap. Said Muhammad Qarun, tapi orang tak bubuh. Tapi perangai ikut dah ikut. Perangai Firaun, perangai Qarun. Yang ni antaranya sebab apa? Sebab apa? Tidak menyempurnakan urusan kita dengan Allah yang namanya solat. Maka usaha pada kita tuan-tuan untuk melepaskan diri kita daripada sifat-sifat munafik yang pertama, itu orang-orang yang melalaikan solat-solat fardunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah tergolong kita di kalangan orang-orang yang memelihara solatnya dengan baik. Sebab solat ini dia akan jadi cahaya pada kita nanti, dan cahaya itu mudah-mudahan berkekalan pada kita sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha pada kita untuk kita solat di awal waktu, dan usaha pada kita untuk mendirikan solat itu secara berjemaah. Sebab itulah yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada para sahabat, dan pesanan itu sampai pada kita ini untuk menjadi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tempatkan kita nanti insyaallah di syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syaratnya kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan apa saja yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu sekadar yang boleh kita kongsikan sebab dah masuk pada waktu isyak. Kita berhenti di situ. Kita masih lagi mengikut SOP yang disyaratkan pada kita untuk kita duduk dalam kuliah secara bersemuka. Itu syaratnya, kita patuhi SOP itu. Mudah-mudahan dengan mematuhi SOP ini, usaha kita, ikhtiar kita untuk dihapuskan, untuk dihilangkan
COVID-19 ni daripada dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada satu hari nanti doa kita, hajat kita, permintaan kita akan dimakbulkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab setiap sesuatu datang daripada Allah dan kembali juga balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallah bihamdika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah nazili wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.